Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, adik-adik cuba baca Al-Fatihah ramai-ramai, ustaz dengar. 1 2 mula. Okey, kita baca bagi berlagu sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, nanti disambung lagi ya. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang saya muliakan, kita akan memetik daripada surah Abasa juzuk yang ke-30, bermula daripada ayat yang ke-11 untuk kuliah kita pada malam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali janganlah demikian, sesungguhnya ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, ada golongan yang tidak mahu mengambil Al-Quran sebagai sumber. Ada yang tidak mahu mengambil Al-Quran sebagai sumber hukum, sebagai sumber rujukan. Sebab dikatanya bahawa Al-Quran itu tidak sesuai, Al-Quran itu tidak relevan dan sebagainya. Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Di dalam surah Abasa ini ada beberapa peringkat. Peringkat yang pertama menceritakan tentang cara berdakwah, cara bercakap. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Cerita tentang Nabi berkedut dahinya dan muram wajah Rasulullah. Watawalla, dan berpaling. Nabi Muhammad berkedut dahinya, masam wajahnya dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Bila datang kepada Nabi seorang buta bertanya kepada Nabi tentang suatu perkara. Allamani ma 'allamakallah. Ajarlah kepada aku apa-apa yang Allah telah ajar kepada kamu, hai Muhammad. Dia buta, dia tak nampak. Pada masa itu Nabi sedang bercakap dengan orang-orang kafir Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy. Nabi sedang bercakap dengan pemimpin-pemimpin Quraisy pada masa itu. Sangkaan ataupun harapan Rasulullah ialah mudah-mudahan Rasulullah ini bila bercakap dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka akan masuk Islam dan akan menarik orang ramai memeluk agama Islam. Sedang Nabi konsentrate mengajar mereka, bercakap dengan mereka, diskusi dengan mereka, datang orang buta yang tak nampak, yang tak tahu, tanya dekat Nabi, sibuk bertanya pada Nabi. Nabi tengok, Nabi kalih ke arah lain. Baik, di sini ada beberapa pengajaran daripada peringkat yang pertama di dalam surah Abasa ini. Yang pertamanya apa? Yang pertama, apabila kita bercakap, apabila kita berdakwah, Allah mengajar Nabi Muhammad, sehinggalah perbuatan Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ditegur itu biasa. Jangan ambil hati kat Zoom. Nak tengok besar tak besarnya hati, tengok bila kena tegur. Menegur seronok kena tegur. Mengkritik bagus,
seronok dia. Kalau dia kena kritik, mengamuk dia. Nabi Muhammad itu ditegur. Dan ditegur pula berbilion-bilion manusia tahu yang Nabi Muhammad itu ditegur. Sebab disebut oleh Allah dalam Quran, abasa wa tawalla. Kalaulah Nabi Muhammad itu orang yang jiwanya kecil, dia tak sebut ayat ni dalam Quran. Dia suruh pencatat Al-Quran jangan tulis, malu aku tahu, kena direct sound dengan Tuhan. Tapi Nabi jiwanya besar, walaupun dia ditegur, dia tetap menulis, dia tetap memberikan pengkhabaran, dia tetap membacakan ayat ini kepada kita. Nombor satu. Nombor dua, bersabarlah di dalam menghadapi kerenah. Sebab kita ni jadi apa pun akan datang macam-macam manusia, macam-macam perangai manusia. Maka bersabarlah, jangan cepat sentap bahasa kita. Jangan cepat menjadi tisu. Tahu hati tisu? Sentap saja, relax, tenang. Nombor tiga, diajar kepada kita dalam surah Abasa bagaimana kita ni kena menghormati orang. Sebab kadang-kadang kita tak tahu IQ dia lain, keupayaan dia tak sama dengan kita. Kalau kita nak jadi orang yang bagus, layanlah orang mengikut IQ seseorang. Anak-anak kita ni lain IQ dari kita. Sebab tu saya sampai-sampai ya, terus saya ambil gambar dengan dia orang. Saya tak ambil gambar dengan abang-abang ni, dengan Tok Imam, Tok Bak Lahun tak ambil. Bayar tuan-tuan tak, dengan dia orang dulu. Jadi akak-akak kena faham dia orang tu kanak-kanak, maka saya layan dengan budaya kanak-kanaknya. Jangan dia tengking pula si apa nama? Hafiq apa? Arif. Tengking dia pula. Hoi, jangan. Nama dia pun budak-budak. Saya sampai tadi ada anak-anak dia bagi RM1 sedekah kat saya. Ni rock ni, nombor ni. Rock forever lagi tuan. Masya-Allah. Itu layan dia orang. Kemudian yang keempat, Allah menegur Nabi Muhammad supaya jangan masam muka dan berpaling bila orang tanya tadi. Yang tanya tu siapa? Yang tanya tu orang buta. Jadi nak tegur pada orang buta, kita kena tengok dia buta, dia tak nampak, tegur buat apa. Tetapi Allah menegur kita secara sindiran. Kamu kalau orang tengah bercakap, kamu kalau orang sedang mengajar, kamu kalau sedang orang berurusan, jangan kamu interrupt tiba-tiba. Jangan kamu masuk main menonong je masuk, mengakibatkan Nabi ditegur. Nabi ditegur sebab kamu menonong je tanya. Tapi Allah tak marah kepada Abdullah bin Ibnu Abi Maktum tadi, Ummu Maktum tadi. Sebab apa? Dia buta. Tapi kita yang tak buta, janganlah menjadi seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Boleh faham? Dia Nabi ditegur pasal Abdullah ini, tiba-tiba aja masuk interrupt gitu je. Tapi kita tak boleh marah dia sebab dia tu buta, dia bukan nampak Nabi bercakap dengan siapa. Dia tak tahu, dia buta. Lainlah kalau kita ni yang tak buta jadi macam dia, maka jangan sopan, minta izin dulu. Sebab tu dalam ayat yang lain, nak jumpa Rasulullah ada kena buat ini, nak jumpa Rasulullah ada syarat dia. Dalam ayat yang lain menceritakan sebab siapa? Supaya Rasulullah itu menjadi seorang yang dihormati. Sepatutnya begitu. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kemudian fasa yang kedua di dalam surah Abasa ini ialah Allah menceritakan tentang orang-orang kafir yang bukan pun mereka datang jumpa Rasulullah tu nak tanya pasal Islam, nak masuk Islam. Mereka datang tu saja. Maka tidaklah menjadi satu kesalahan pada Rasulullah jika orang-orang kafir menolak Rasulullah. Sebab Rasulullah ni nak sangat supaya orang-orang tadi beriman. Rasulullah susah hati, Rasulullah sedih kalau mereka tak beriman. Nabi nak sangat mereka ni beriman. Tapi ada setengah orang tidak mau beriman. Maka bukan tugas Rasulullah untuk Rasulullah ni nak memastikan semua orang itu beriman kepada Islam.
Tugas Rasulullah ialah berdakwah. Mereka tak mau ikut, nak kata apa? Ditutupnya telinga, ditutupnya mata, tak mau tengok kebenaran. Nak kata apa? Nabi Muhammad cuma pemberi peringatan. Nabi Muhammad pembawa berita gembira. Namanya apa? Rasul. Namanya apa? Rasulullah. Tugas dia hanya Rasul saja, tak lebih daripada itu. Yang ketiga, fasa yang ketiga dalam surah Abasa, apa dia? Allah menceritakan kenapa orang-orang kafir tadi menolak Al-Quran, tidak menerima, kerana mereka ar-ra'ahu staghna. Mereka merasakan mereka dah kaya. Mereka merasakan bahawa mereka tu dah hebat, dah kaya. Maka apa perlu aku masuk pada Islam? Sebab tu kalau masuk agama lain, mereka tak bising. Anak dia orang kalau masuk agama lain, mereka tak bising. Sebab apa? Sebab mereka tengok agama lain tu hebat. Okey, masuk agama orang Amerika, tukar nama Dandan, daripada nama lain jadi John Abraham. Ada mak pak dia marah, taubat lahum tak marah. Pasal agama yang anak dia anuk tu sama dengan orang Amerika, sama dengan orang England, hebat. Digambarkan bahawa orang kafir, orang hebat-hebat ni kaya, cakapnya hebat, hero-nya hebat, sak jadi Superman, sak jadi Batman, sak jadi Spiderman, lagi Iron Man, lagi Power Man, lagi Power Bank, lagi Ultraman. Ultraman pun dia agak. Maka digambarkan bahawa agama dia orang tu hebat, pelakonnya hebat, ahli sukannya hebat, filmnya hebat, negaranya hebat. Tiba-tiba anak dia masuk agama tu, maka dia tak larang. Cuba anak dia masuk agama Islam, dia kata apa yang hebatnya tentang Islam? Main naik motor maggat tak ada. Bukan kata maggat tak ada, engkau starter pun tak ada. Main tolak dengan gear, hak tukang tolak tu isteri nak pergi masjid. Agama macam tu yang kamu nak masuk, orang macam tu yang kamu nak join. Bergaduh sana sendiri, bergaduh sana perang, sana perang. Sebab tu dia bantah. Sebab apa? Sebab dia merasa dia ar-ra'ahu staghna. Kenapa yang dia tolak Islam? Allah sebut dalam ayat ni, merasakan bahawa Al-Quran itu tak sesuai, tak relevan. Yang relevan ialah dia orang. Sedangkan di dalam Al-Quran tu macam-macam ilmu yang Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan buka dalam surah Waqi'ah, cerita tentang air. Buka dalam surah Al-Mulk, cerita tentang kehidupan dunia. Cerita dalam surah Al-A'raf, kehidupan dalam dunia. Adik, kehidupan dalam dunia. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Kami jadikan kamu hidup di dunia, dan kami jadikan di dunia ni ada kehidupan untuk kamu. Allah sebut di dunia ni, di bumi ni, Zul, di bumi ni ada kehidupan. Jangan takut, air akan sentiasa ada untuk awak hidup. Udara akan sentiasa ada untuk awak hidup. Manusia akan sentiasa ada sebagai untuk menjadi khalifah atas muka bumi ini. Tapi mereka merasakan bahawa Quran ini tak betul. Mereka bawa cerita minyak akan habis, padahal mereka nak jual kereta elektrik. Pakak belilah orang kita kereta elektrik, lalah nak cas susah. Duk sedai kat highway tu, duk tunggu queue 4 jam tunggu queue. Kalau naik kereta sampai, naik kereta biasa sampai lah. Tapi ditakut-takutkan, minyak nak habis, petroleum nak habis dah. Dalam Quran kata, selagi adanya bumi ni, selagi belum kiamat, ada kehidupan untuk awak. Gaduh apa? Gaduh apa? Dibawanya cerita pula minyak tu daripada apa? Pada zaman dahulu, berjuta-juta tahun dahulu, bumi dipenuhi oleh dinosaur. Dinosaur ini sangat banyak. Mereka hidup di atas muka bumi.
Duk baca dalam buku sejarah. Tiap-tiap hari datang batu api, tiap-tiap hari datang meteor, asteroid, semua datang menghentam bumi. Lama-lama dinosaur mati. Lepas dinosaur mati, maka dinosaur masuk di dalam tanah. Lama-lama jadi petroleum, jadi minyak. Tuan-tuan percaya ke? Kalau tuan-tuan percaya, bodoh tu. Adakah daripada dinosaur jadi minyak? Mai ke mana? Yang herannya, dinosaur tu ada dekat Mak Saleh. Adakah Eropah, adakah Amerika dinosaur park lagi? Cerita apa? Power Rangers. Sebutlah. Tiba-tiba minyak ada kat Brunei. Tang mana dinosaur duduk tang Brunei? Terengganu pun ada dinosaur juga. Sebab tu ada minyak kat Terengganu. Tak ada kaitan pun dinosaur dengan minyak. Bila dia kata minyak tu berasal, petroleum berasal daripada dinosaur. Ada soalan pula Ustaz. Jadi Ustaz, kalau kita isi minyak, jadi minyak kita terkena tangan tau. Kita isi tu. Lepas tu kita pergi sembahyang Jumaat Ustaz. Batal ke sah ke sembahyang Ustaz? Kenapa tak sah pula? Minyak, kenapa dengan minyak? Iyalah pasal dia tu kan daripada dinosaur. Dinosaur tu dah mampu bangkai. Bangkai Ustaz. Astaghfirullahalazim. Lain yang Quran cakap, lain yang kita cakap, yang kita belajar. Ni dialah dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Al-Quran ini suatu peringatan daripada Allah. Maka sampai pada satu tahap mereka tak percaya tentang kehidupan selepas kematian. Baru ni kita tengok dalam video satu orang, dia kata mana ada kehidupan semula lepas mati. Hidup, mati is matilah, it's over lah. Mana boleh nak hidupkan balik ada syurga, ada neraka pula, mana ada, kata dia. Allah jawab pada dia, jangan cakap macam tu. Allah ni dalam ayat yang keseterusnya, ayat 12, 13 sampailah ayat yang ke-16, 17, Allah cerita tentang kehebatan Al-Quran. Ayat yang ke-18, 19, 20 Allah cerita asal usul manusia yang menolak Al-Quran, yang menolak kehidupan semula, yang menolak tentang kiamat dan sebagainya. Last sekali ayat yang ke-20 Allah Ta'ala kata, kamu tu sedar tak kamu tu daripada apa? Jadi tuan-tuan, itu muqaddimah pelajaran yang kita nak baca malam ni. Muqaddimah pun dekat 20 minit tuan-tuan. Yang kita nak ambil daripada surah Abasa ialah pada ayat yang ke-12. Al-Quran ini apa? Allah kata Al-Quran ini kalla innaha tazkirah. Sesungguhnya, kalla, jangan kamu mengabaikan Quran. Ayat sebelum dia, jangan kamu mengabaikan Al-Quran. Kalla, sekali-kali jangan. Innaha tazkirah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan daripada Allah. Faman sya'a zakarah. Barang siapa yang mengkehendakinya, tentulah dia memperhatikan Al-Quran. Baik. Ayat 11 dan ayat 12 Allah Ta'ala kata apa? Al-Quran ini merupakan suatu peringatan daripada Allah. Siapa-siapa yang nak mengambil sesuatu peringatan daripada Allah, maka dia hendaklah memperhatikan Al-Quran, hendaklah dia menyebut Al-Quran, hendaklah dia membaca Al-Quran, hendaklah dia mengkaji Al-Quran. Faman sya'a, siapa yang nak ambil peringatan daripada Allah, zakarah, sebut Quran, baca Quran. Baik. Yang pertama, Al-Quran ini adalah peringatan daripada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah bagi pada kita. Ada orang kata, dia kata, Ustaz, saya tak minta Allah ciptakan saya. Saya tak minta Allah jadikan saya. Kemudian saya dijadikan. Bila saya dijadikan, saya masuk neraka kalau saya buat dosa. Kalau Allah tak jadikan saya tak masuk neraka. Sekarang Allah dah jadikan saya buat dosa, saya masuk neraka. Kenapa Allah jadikan saya? Dia marah.
Saya jawab kat dia, kenapa yang abang kata buat dosa? Bukankah ada peringatan tentang dosa dan neraka, pahala dan syurga dalam Quran? Wa hadainahun najdain. Kenapa abang tak baca Quran? Tazkirah. Kenapa tak baca? Kenapa tak zakarah? Berapa kali abang baca Quran? Saya baru ni tuan-tuan cakap dengan satu orang pakar jantung. Pakar berkaitan dengan jantung, hati apa semua lah, dalaman semua ni. Dia kata daripada kajian yang orang putih buat, kajian pada saintis buat, dalam dada kita ni ustaz, dalam hati kita ni, dalam jiwa kita ni ustaz, dah ada dah kalimah Allah. Sebab tu bila disebut kalimah Allah, degupan jantung tu lain. Bila dibacakan Al-Quran, laju slow jantung tu jadi kod lain. Jadi dia kata kalau nak jantung tu elok, nak supaya benda tu elok, antara benda yang kena selalu disebut ialah kalimah Allah. Yang selalu kena sebut ialah Al-Quran. Saya jawab dekat dia, memanglah. Memang saya cakap di dalam Quran Allah ada sebut, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Di alam roh Allah tanya dah, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Semua roh menjawab, ya, bala, ya, bahkan kau lah Tuhan kami. Maknanya sebelum masuk dalam badan, dalam jasad, Allah dah peteri dah fitrah pada kita ni. Sebab itu manusia ni semua baik asal dia. Fitrah nak jadi baik ni semuanya ada. Jom tengok budak-budak ni, baik belaka ni. Tak ada siapa yang benci pada kebaikan, semua suka pada kebaikan. Tak ada siapa yang suka kepada kejahatan, semuanya benci pada kejahatan. Itu fitrah. Maka kalau nak jadi baik itu berterusan, sebutlah Allah selalu, bacalah Al-Quran selalu kepada mereka, rapatkan mereka dengan Al-Quran, maka jadi baiklah orang tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah, menyebut Allah tu, hati jadi tenang. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, cuba tanya pada orang, kita tengok anak kita yang tak apa nak tenang, berapa kali zikir? Berapa kali zikir? Sebelum anak kita tu jadi meroyan, berapa kali dia baca Quran? Sebelum anak kita ni jadi depression, berapa kali dia baca Quran? Sebelum anak kita ni, tak tahu lah ustaz, lepas-lepas dia putih tunang tu, tak tahu jadi lagu tu duk menung, tak tahu dia tunang orang mana, Afrika. Lepas kata putih tunang tu, kata tak tahu cakap apa benda lah. Terus saya tanya hak tunang tu, tanya dia baca Quran tak? Dia berzikir tak? Kalau dia sentiasa baca Quran, dia orang kuat zikir, putihlah apa pun tak jadi apa. Walaupun dah menikah, putus cerai, tak jadi apa. Cerai dah som, cerai dah bila habis edak dah. Loh, tak habaq pun habaq siapa? Tak dapat edah nak habaq kat apa kan bagi nafkah kat aku. Loh, nampak hang senyum relax ya, minggu depan nak nikah lain, patutlah relax tuan. Minggu depan dapat pula dah. Cuba tengok orang yang bercerai mati ke apa, relax ya, hidup dia tenang. Waktu laki dia mati pun dia tenang. Tak ada nak teriak, tak ada nak pengsan, nak meraung, tak ada tu tepuk kepala, tak ada lagu tu lah. Cuba tanya dia berapa kali dia baca Quran. Quran tu kawan dia, zikir tu kawan dia, Allah tu sebutan pada dia, maka datanglah ketenangan kepada dia. Maka bila kita ni jadikan Al-Quran sebagai peringatan, zakarah, faman syaa zakarah, siapa yang nak ambil Al-Quran, maka hidup dia akan jadi tenang, hidup dia akan jadi tenteram, jiwanya akan jadi baik. Kerana apa? Kerana getaran yang telah ada dalam hatinya, getaran yang selama ini telah ada dalam jiwanya, jantungnya, akan berjalan dengan stabil. Dia akan jadi yang terbaik. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Al-Quran ni apa?
Yang pertama, Allah kata peringatan daripada dia. Kalau nak selamat, engkau ambil Al-Quran. Dua, kata Allah, fi suhufim mukarramah, berada di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, fi suhufim mukarramah. Suhuf maknanya lembaran, berada pada lembaran-lembaran yang dimuliakan. Al-Quran berada pada satu tempat, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Apa makna lembaran-lembaran yang dimuliakan? Yang nak pegang dia ada syarat dia. Bukan boleh main pegang Quran ikut saja. Sebab tu baru ni saya tegur satu jawatan kuasa masjid. Dia tulis dekat apa nama pintu pagar dia, dekat pagar tembok tu, tempat melupuskan Al-Quran lama. Pihak kami menerima Al-Quran lama, braket buruk daripada tuan-tuan untuk kami lupuskan. Sila hubungi nombor tentera. Saya cari nombor tu. Ingat ni sampah ke? Tempat pelupusan sampah. Bahasa pada Quran tu, tempat pelupusan sampah, kita boleh panggil pelupusan. Al-Quran jangan duk panggil pelupusan. Bahasa mulia untuk Quran. Allah sebut mulia tu, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Allah sendiri muliakan. Mai pada kita ni tempat pelupusan sampah Al-Quran lama, braket stroke buruk. Mana ada Quran buruk? Quran adalah Quran. Yang lama tu buku dia, naskah dia, kertas dia, tapi tulisan dia, bacaan dia, bunyinya berada pada satu tempat yang dimuliakan. Maksud dimuliakan itu apa? Tak ada siapa boleh kelentong. Tak ada siapa boleh kelentong. Tak ada siapa boleh cilok Al-Quran. Tak ada siapa yang boleh tiru Al-Quran. Tak ada siapa yang boleh tipu Al-Quran. Tidak ada perubahan daripada zaman dulu sampai sekarang, sampai bila-bila Al-Quran macam tu lah. Orang Negro pun baca yang sama, orang Cina baca yang sama, India baca yang sama, Melayu baca yang sama, Mak Saleh baca yang sama, Arab baca yang sama. Fi suhufim mukarramah, dimuliakan dia. Kalau berlaku sesuatu silap, mesti, saya gunakan perkataan mesti, orang akan tahu. Sebab Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Orang nak menghina Quran macam-macam. Ada yang letak di kasut, akan diketahui manusia. Ada yang ambil Al-Quran pergi letaknya lapik kaki, akan diketahui oleh manusia. Tak ada siapa yang boleh hina Quran macam itu. Kalau ada orang buat, pasti orang akan tahu. Malah kalau satu huruf tertinggal dalam Quran, dicetak Al-Quran, satu huruf tertinggal, pasti akan orang tahu. Kalaulah satu baris, sepatutnya baris di bawah, ada yang menulis baris di atas, mesti akan orang tahu. Sebab Allah Ta'ala kata kami menjaga Al-Quran. Tuan-tuan yang saya muliakan, sepanjang saya belajar dulu masa di Mahat Tahfiz, guru saya tu, pengetua saya tu adalah ketua lajnah penulisan Al-Quran, lembaga pentashih Al-Quran Malaysia. Di bawah dia semua qori-qori, bawah dia semua hafiz-hafiz. Guru saya ni atas sekali, pengetua dia atas sekali, bos dia. Nak dapat Quran, lesen mencetak Quran, kena dapat daripada lajnah ni. Lulus Quran ni baru hantar ke Kelang cetak. Jadi siapa tukang semak ni? Semua tok syekh ni. Duk ada berapa puluh orang, dekat 30 orang. Di bawah dia tu pula ada berapa ramai pula orang nak cek. Jadi kami bila dapat saja, tok guru kami ni, ustaz kami ni, dia panggil, okey, ni Quran yang baru nak dicetak, tolong semak.
Pakat duk kaji daripada muka satu ni sampai muka belakang. Baris betul tak betul, hang baca, tengok. Silap satu je tuan-tuan, boleh tahu. Baris silap saja, tanwin silap saja kita boleh tahu. Itu baru satu orang cek, duk ada berpuluh-puluh orang cek. Kalau terlepas juga ustaz, ada orang yang cetak tu memang jahat, dia nak ubah Quran supaya berubah makna, akan dapat dikesan. Kerana apa? Sebab Allah dah kata dah mukarramah, dia dimuliakan. Tak ada siapa yang boleh ubah Quran, buat silap tentang Al-Quran. Tak ada siapa yang boleh nak memperbetulkan. Dia kata ni Quran ni tak betul ni, bukan macam ni. Sebenarnya di dalam dia pula jadi nak perbetul Quran pula dah. Quran kena ikut pada dia pula. Al-Quran kata manusia ni daripada Adam. Quran kata, dia perbetul pula, dia tak, manusia daripada beruk. Dia kata manusia daripada beruk. Malang sungguh nasib kita, hak main masjid pula percaya. Quran kata manusia pertama Adam. Sains kata manusia asal pada beruk. Kita ada sembahyang maghrib tadi percaya manusia pada beruk. Leceh. Tak leceh ke tuan-tuan? Duk sembahyang zikir. Ini tak lama nak puasa pula. Pakcik puasa, pakcik Ramadan puasa. Pakcik manusia daripada beruk. Lama-lama jadi orang, pakcik pun beruk tak? Apa dia? Kebenaran. Aziz apa? Afiq, Irfan. Panggil Irfan. Irfan. Benar tu apa Irfan? Benar tu betul. Bagus. Zul Arifin, benar tu apa? Baik. Apa dia benar? An-Nisa 170. An-Nisa 170. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasul mir rabbikum bil haqq. Okey. Benar itu apa? Benar itu ialah sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita belajar, sesuatu yang kita dapati sama dengan realiti. Sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita belajar, sesuatu yang kita dapati sama dengan kenyataan. Bahasa dia apa? Sesuatu pernyataan sama dengan kenyataan, itu benar. Yang kita dengar sama dengan apa yang kita tengok, itu benar. Contoh dia apa? Duk dengar Ustaz Kazim tu muda lagi orang dia, duk dengar. Tiba-tiba bila jumpa depan-depan, lah tua dah. Maknanya tak benar lah selama ni. Ustaz Kazim tu hitam. Bila mai tengok muka, dia putih, makna tak benar lah apa yang kita dengar. Tapi kalau kita dengar Ustaz Kazim tu hitam, bila jumpa depan-depan, betul hitam sungguh, makna benar lah. Itulah benar. Benar ialah apa yang kita dengar sama dengan realiti, itu baru benar. Kalau apa yang kita dengar tak sama dengan yang kita jumpa, itu bukan benar. Apa yang kita dengar? Kita dengar manusia datang, manusia pertama, manusia jadi daripada beruk, tu yang kita dengar. Realiti dia. Pi cari balik beruk yang pertama. Cari balik beruk yang pertama ada? Tak ada bukan dia. Beruk, kubur beruk yang pertama tu tak ada. Mana dia beruk yang pertama? Ada kubur tak? Dia tak ada. Manusia yang pertama apa? Adam. Ada tak kubur dia? Ada. Satu. Manusia asal daripada beruk? Ya. Kalau begitu manusia DNA dia beruk. Cuba tengok beruk, ada tak DNA manusia? Ada tak manusia ni DNA beruk? Kalau ada manusia ni DNA beruk, maknanya kita boleh pakai darah beruk. Tabung darah hospital memerlukan penderma darah untuk tabung hospital
yang kekurangan darah sekarang. Orang ramai diminta untuk menderma darah. 2 hari berita lepas tu, orang ramai tidak lagi perlu menderma darah. Ini berikutan 100 ekor beruk telah menderma darah semalam. Jawapan dia senang. Tak ada DNA dia. Bila tak ada dia, bukanlah dia. Boleh faham Irfan? Boleh. Itulah benar. Al-Quran ini benar. Apa yang awak baca, awak akan jumpa kebenaran dia. Al-Quran ini benar, Al-Haq. Sebab itu Allah Ta'ala meletakkan nama dia Al-Haq. Benar. Ambil peringatan, tang mana yang awak nak cari tentang Quran. Tang mana yang awak nak cari kesilapan tentang Quran. Takkan ada kesilapan. Sebab dia benar. Tapi lain daripada itu, awak carilah kesalahan dia. Awak carilah kebenaran dia. Jumpa tak jumpa. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada pada kedudukan mukarramah, sangat dimuliakan. Maknanya tak ada salah langsung. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Apa dia Quran? Marfu'ah mutahharah, berada pada kedudukan yang tinggi, mutahharah, berada pada keadaan yang disucikan. Tuan-tuan, kalau kita tengok Al-Quran itu marfu'ah, rafa' ditinggikan, marfu'ah kedudukan dia ditinggikan. Sampai sekarang tuan-tuan, bila kita baca ayat ni, kita tengok Al-Quran, orang tua-tua dulu sangat memuliakan Quran. Bila baca sadaqallahul azim, padahal setiap kali habis surah mana ada sadaqallah. Qul huwallahu ahad sampai habis, walam yakul lahu kufuwan ahad, mana ada sadaqallah. Tapi orang tua-tua kita, sadaqallahul azim, maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Mari orang zaman sekarang pula, Nabi tidak pernah sebut sadaqallah, yang hang sebut pasal apa? Takkah sebut sadaqallah pun salah. Allah kata marfu'atim mutahharah, ditinggikan. Orang tua-tua dulu bila habis sadaqallahul azim, ambil Quran, letak di kepala, cium. Mari ustaz zaman sekarang, Nabi tak pernah buat macam itu. Tak boleh pula cium Quran, bid'ah, masuk neraka pula. Di mana mukarramah untuk hang? Mana dia marfu'atin untuk hang? Mana dia mutahharah untuk hang? Kalau sampai macam tu semua tak boleh. Sadaqallah tak boleh. Baca berlagu tak boleh. Mana ada Nabi ajar lagu nahwan ustaz? Mana ada Nabi baca lagu bayati ustaz? Mana ada Nabi baca lagu rash? Susah zaman sekarang. Tuan-tuan, kalau tak ada hujah, jangan duk buat apa. Jangan duk buat apa. Semua salah. Baca lagu pun salah, baca tak berlagu pun salah. Bukankah di dalam Quran disebutkan bacalah Al-Quran dengan secara tertil? Bukankah Nabi sebut bacalah Al-Quran dengan suara yang bagus, bacaan yang bagus? Macam mana cara yang nak bagus? Ada nak bagus, inna a'taina kal kausar. Mana lebih bagus? Inna a'taina kal kausar. Mana lebih bagus? Jadi terpulang kepada kebijaksanaan awak yang kata bagus tu macam mana. Sampai semuanya tak boleh sekarang ni tuan-tuan. Tata Quran jadi apa sekarang ni? Sebab tu kita lama-lama makin jauh daripada Quran. Jauh, anak-anak kita ni makin jauh daripada Quran. Zaman kita dulu elektrik tak ada. Zaman kita dulu rumah pakai gasolin, pakai pelita. Mai duk gombor gasolin. Tak tahu tuan-tuan faham tak faham gombor? Saya gombor, duk gombor. Saat dia cerah baca Quran, lagi dia malak gombor balik. Guna minyak speret. Tapi masa itu
Orang datang berkeliling lampu untuk baca Quran. Orang bawa pelita pergi rumah ustazah, tok guru baca Quran malam-malam. Budak-budak besar ni. Lampu jalan tak ada. Tak ada lampu jalan, lampu elektrik tak ada, bawa pelita. Tapi Quran tu dengar daripada rumah Haji Dolah, rumah Husuk, rumah Husin, rumah Kak Jah. Dengar budak. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Sampai kita boleh tengok dalam filem-filem dulu, budak-budak pakai pelika, duk baca. Sekarang lampu dalam rumah saja 20 biji, punya cerah hanya rumah. Aircon ada, kipas ada, lampu ni Allah hak jenis merlip, lampu ni pun ada di rumah. Tapi tak dengar bacaan Quran. Yang dengar karaoke. Yang dengar karaoke. Sebab kita tak pernah dengar ustaz kata berkaraoke tu bid'ah, masuk neraka. Yang kita dengar sadaqallah, masuk neraka. Yang manusia duk sibuk cari sekarang bukan Quran. Yang manusia sibuk cari sekarang duit. Lepas dapat duit, yes, dapat gaji, yes, cium duit. Tak ada ustaz yang kata cium duit bid'ah. Tapi ada ustaz yang kata cium Quran bid'ah. Maka manusia pun sibuk cari duit, lupa pada Quran. Jadi tanya balik pada ustaz-ustaz yang duk mengajar bid'ah ni, hang ni mengajar apa? Hang nak mendekatkan orang dengan Quran ke nak menjauhkan dengan Quran? Takut kita tengok zaman sekarang ni tuan-tuan ni. Lama-lama Quran tu tak menjadi satu kemuliaan. Sedangkan dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut marfu'atin mutahharah. Sudahlah dianya berada pada kedudukan yang tinggi dan dia bersih pula. Bersih belakang. Yang keseterusnya kata Allah bi'aidi safarah, di tangan para penulis. Al-Quran ini berada dalam kedudukan tinggi, bersih, mulia di tangan siapa? Bi'aidi safarah, di tangan-tangan safarah. Apa yang kita faham dengan safarah? Yang pertama, orang kita faham dengan safarah seperah. Tu aduk hidang nasi. Dulu-dulu kalau mai rumah kita, tetamu jamu nasi duduk bersila atas lantai. Boh saprah ada bunga 2-3 kuntung. Boh nasi, boh pinggan pula cat Cina kat tebal warna putih. Oh seronoklah duduk bersila lah makan. Sekarang nak jumpa saprah pun susah. Semua makan atas meja kerusi, mai caterer pula tak ada dah. Mai shell out pula lagi tak ada saprah. Mai gulung tu lipat buang tu. Dulu saprah. Tuan-tuan jangan faham saprah tu macam hak kita duk baca ni BID safarah. Safarah, ulama-ulama tafsir kata yang pertama safarah tu ialah para malaikat yang mencatat, yang menyemak, menyalin Quran. Ada malaikat yang menulisnya. Ada malaikat yang mencatat, menulis Al-Quran. Malaikat itu dipanggil apa? Safarah. Yang menghubungkan di antara Allah dengan manusia dipanggil apa? Safir. Tuan-tuan, safir ni apa? Bukan musafir. Safir ni maksudnya ialah saya dengan Tok Imam, kami tak ngam. Tok Imam A, saya B. Tok Imam A, saya B. Tim, ada tim, tak ngam. Jumpa tak tegur, salam tak nak. Datang Tok Bilal mendamaikan Tok Imam dengan saya. Tok Bilal tadi dipanggil apa? Safir. Dia menghubungkan hubungan kami. Nama dia apa? Safir. Kalau banyak yang menghubungkan, nama dia apa? Safarah. Maka ulama tafsir kata menghubungkan antara Allah dengan makhluk melalui perantaraan para malaikat yang mencatat. Nama dia apa? Bi'aidi safarah. Malaikat yang membawa Al-Quran yang menyampaikan kepada manusia. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran berada pada tangan mereka, menyalin tadi. Safarah yang pertama makna dia. Yang kedua, apa makna safarah? Safarah maknanya ialah penulis-penulis wahyu yang ada di zaman Rasulullah. Yang bila Nabi dapat wahyu, Nabi suruh dia orang tulis.
Nabi suruh mereka tulis, maka dia ni juga dipanggil sebagai safarah. Ada berapa orang ustaz? Ada lebih 40 orang penulis wahyu. Yang paling terkenal siapa ustaz? Yang paling terkenal Ali bin Abi Talib. Siapa lagi penulis wahyu ustaz? Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi penulis wahyu ustaz yang terkenal ustaz? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah penulis-penulis wahyu yang lebih 40 orang yang dipanggil sebagai safarah, menulis dan mencatat Al-Quran. Okey, ada dua pendapat ni ustaz. Mana yang lebih tepat ustaz? Ulama-ulama tafsir, jumhur mengatakan bahawa safarah itu ialah para malaikat yang mencatat Al-Quran. Kerana apa ustaz? Kerana mereka ambil daripada ayat yang ke-16, kiramim bararah, yang mulia lagi sentiasa berbuat kebaktian. Malaikat sentiasa mulia, malaikat sentiasa taat kepada Allah. Malaikat inilah yang tugas dia tuan-tuan, duk pelihara Quran, duk menulis Quran, duk menjaga Quran. Tidak akan berlaku kerosakan, penipuan, kesilapan di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Masuk fasa yang keempat di dalam surah Abasa. Tadi saya cerita pada tuan-tuan, ada golongan yang menolak Al-Quran. Kenapa menolak? Mereka merasakan mereka kaya. Mereka merasakan mereka hebat, lebih pandai daripada Quran, lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Tolak Quran. Maka Allah cerita, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu berada pada suhufif yang terpelihara, Al-Quran itu peringatan daripada Allah, Al-Quran itu ditulis para safarah yang mulia. Maka Allah mula menceritakan siapa yang menolak Quran. Kenapa yang kau menolak Quran? Allah mulakan pada ayat yang ke-17, qutilal insan ma akfarah. Allah marah. Dalam ayat ni Allah gunakan perkataan qutilal insan. Qutilal insan. Qutila tu mati, binasa. Al-insan manusia, binasalah manusia. Oh, Allah guna bahasa kasar. Dalam bahasa kita ni, kalau qutilal insan, bahasa tuan-tuan di Penang ni apa? Pi mampu ya? Bahasa kita matilah. Qutilal insan. Orang Arab kalau dia marah, dia guna perkataan qutilal insan. Okey, tuan-tuan kalau pi ke Mekah, tiba-tiba orang Arab kata qutilal insan, amin amin amin, ya Allah ya Allah, halal halal, eloklah. Dia kira halal ya haram, halal halal haram. Padahal dia duk maki kita. Ni perangai kita ni asal Arab je doa tu. Padahal dia cakap Arab. Yang kita pula amin amin, dia duk cakap Arab, kita duk perasan dia duk doa. Saya duk tengok ada lagu-lagu dari Lebanon, lagu Arab. Orang kita buat qasidah ada. Padahal itu lagu cinta, lagu frah dengan power tak datang frah. Kita pula tu dia duk cerita Allah duk gitu, astagfirullahalazim. Hang ni apa? Yang bukan-bukan. Dulu lagu buka puasa tu, lagu buka puasa, teng 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 neng 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 bintis salabiyah. Tu cerita power dia hilang, lari balik, tak bercinta dengan dia. Yang kita pula ni lagu larak. Wah, sudah entah. Ni pun parah agak ni. Qutilal insan menggambarkan satu perkataan, binasalah mereka, binasalah manusia. Oh Tuhan, bayangkan tuan-tuan kalau mak kata pada kita, mak kata kat kita, likuklah hang, mampuilah hang. Oi, kalau mak kita kata apa jadi? Nega apa pun tak jadilah. Nak menikah lah, tak bahagia lah hampa. Oi, kalau mak kata macam tu, mak jangan kata lagu tu mak. Oi, dia anak mak. Kalau anak aku dia tak lawan aku oh, memang marah. Mak kata pun kita susah hati, mak kata pun kita takut. Bayangkan yang kata tu ialah Allah. Bayangkan yang kata tu Nabi Muhammad.
Kita ni kalau curi kasut orang, dia pakai kasut batak, kita bawa balik kasut dia. Orang hak hilang kasut tu kata, malam ni aku baca Yasin, tengoklah. Siapa yang ambil kasut aku tu, aku baca Yasin malam ni. Kawan tu dia pakai, duk nak melangkah keluar pintu pagar tu. Patah balik dia. Patah balik, tinggal balik kasut tu. Ambil lah kat kasut batak pun kira. Kira lah aku beli, aku nak balik pakai kaki ayam. Sebab kita kalau dengar malam ni aku baca Yasin, kembung perut hang, kembung perut. Malam ni aku sembahyang hajat, kembung perut. Oi, jaga tuan-tuan. Tambah dia kata pula, aku baca Yasin, tengoklah siapa yang buat ni kena sambal petik, sambal petik. Manusia kalau bercakap macam itu pun kita takut kalau kita buat zalim pada dia. Sebab doa orang yang dizalimi mustajab. Bayangkan Allah yang sebut, qutilal insan, binasalah manusia. Kenapa? Ma akfarah, atas apa-apa yang mereka kufurkan, atas apa yang mereka tak percaya dengan Quran. Allah kata qutilal insan, binasalah mereka. Tuan-tuan, kalau kita menolak Al-Quran, Allah Ta'ala sebut binasalah engkau. Ustaz, masa bila kami menolak Quran? Kami baca tak? Bagus. Kami hafal tak? Anak saya 4 orang hafal Quran tak? Bagus. Kami tiap-tiap tahun buat musabaqah tak? Oh, bagus. Baru ni kita jadi Johan Ustaz, pertandingan hafazan peringkat antarabangsa tak? Bagus. Masa bila kami tolak Quran? Allah kata dalam Quran, jangan gaduh. Allah kata dalam Quran, bersatu padulah kamu, jangan bergaduh. Sekarang kamu bergaduh, kamu bersatu tak kan? Itu dia. Qutilal insan, binasalah engkau. Apa jadi pada kita? Apa jadi pada nasib orang Islam? Di mana-mana pun ada kehinaan, pilah mana pun ada je masalah. Sebab apa? Sebab kamu tak ikut Quran. Tapi saya baca Ustaz. Memang baca tapi tak ikut. Cuba tengok tuan-tuan hari ni, yang budak kecil dibunuh, yang budak besar distreka, yang cikgu sekolah ditikap pencin, anak pun ditikap, yang opah som pula balik pada masjid kena rogot. Opah som tu pakai telekung lawa, orang ingat muda, telekung setipa tu, jalan seorang-seorang balik tengah malam, lah kena rogot. Tu yang pergi hospital, doktor nurse tanya, makcik tak melawan ke? Mula-mula makcik melawan, lama-lama biar api lah. Oh, sudah makcik. Yang duduk di rumah kena rompak. Yang rompak sekarang ni tak ada sembunyi dah. 15 orang turun 4 kereta, bawa parang masuk dalam rumah. Dulu nak rompak ni pakai topi ninja, topi misi rumput lah, nak rompak buka selamba tu. Parang tu dia panjang ni. Nak lawan apa? Nak lawan apa? Bukankah Quran dah kata hak rogol apa hukum, yang mencuri apa hukum, yang bunuh orang apa hukum? Bila hang tak setuju dengan Quran, tanggunglah. Tanggunglah. Sekarang benda tu menjadikan kita ni susah hati. Tinggal dompet dalam kereta, sembahyang tak khusyuk. Lupa pula bawa dompet. Cah kereta aku lagi. Bawa dompet masuk dalam masjid, buh lambek tangan, tak atas jadah, Allahu Akbar sembahyang. Sujud ada lagi, tengah-tengah duk Rabbi Ghafirli, tak ada dah beg. Kat leha. Bawalah dengan beg tangan ni, penuh dengan barang emas ni. Handphone, barang emas, semuanya ada. Takut tinggalan kereta, tak berani lah, orang pecah kereta. Atau awak tak tinggal di rumah tu, tak berani hari tu maksum, kena orang pecah rumah dia, dia pergi masjid. Orang pecah rumah habis lah, gigi emas dia pun orang ambil loh. Tu yang kau awak main ni, tu beg main senang, tak pergi mana-mana senang.
Tengah sujud orang curi. Yang curi itu pula perempuan. Dia curi beg tangan, dia lempak bagi ke anak dia, anak lempak kat pak dia luar. Tu nama dia keluarga sejati. Isteri mencuri, anak mencuri, pak dereba lari tu. Lah hilang kat duit. Cuba tanya Maksum tadi. Oh Kak Som, kalaulah Kak Som dapat orang yang mencuri habis barang Kak Som ni, Kak Som nak buat apa? Kak Som kerak tangan dia. Ram. Kita duk cari duit lama nak pergi Mekah, sat-sat senang-senang ni. Kalau Kak Som dapat, Kak Som kerak dia. Bukankah potong tangan tu Allah sebut dalam Quran? Jarang manusia. Kak Som, kalau Kak Som dapatlah orang yang rompak Kak Som tu, Kak Som nak buat apa? Sampai jatuh motor ni habis, rosak muka ni, seret pula dah, kena ragut. Kak Som kalau dapat dia tu, Kak Som nak hantar dia pergi penjara duduk 3 tahun biar padan. Tak ada siapa yang minta macam tu. Semua akan cakap Kak Som nak heret dia balik kat jalan tu, geram. Kak Som, kalau Kak Som dapatlah orang yang rogo Kak Som tu, Kak Som nak buat apa? Kerak Ustaz, pancung kau lah, sebat 100 kali Ustaz, lempak dengan batu, geram. Jarang kita dapat Kak Som. Kalau Kak Som dapat balik orang yang rogo Kak Som tu, Kak Som buat apa? Kak Som cari dia balik, Kak Som rogo dia pula Ustaz. Astagfirullahalazim. Ni parah Kak Som ni. Kena bagi nikah cepat ni Kak Som. Tuan-tuan, benda itulah yang ada dalam Quran, fitrah. Maka ayat yang ke-17 ni, golongan yang menolak Quran ni, Allah kata apa? Ayat 18. Hang duk tolak Quran ni pasal apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Kamu tahu tak yang turunkan Quran ni Allah? Yang berikan kamu Al-Quran ni Allah. Allah. Dan yang menciptakan kamu pun Allah. Allah bagi Quran, Allah yang turunkan Quran, dan Allah yang buat hang. Kenapa hang bantah Allah? Kamu tolak Al-Quran tu dengan otak. Otak kamu berfikir. Kamu tolak Quran. Otak yang kamu fikir tu pun Allah bagi. Kamu nak menolak Allah yang menciptakan sekalian alam. Otak kamu ni pun satu genggam ni saja Allah bagi pinjam. Tiba-tiba kamu gunakan otak kamu tu dengan tipu daya syaitan, kamu tolak Al-Quran. Kamu kata tak sesuai, tak sesuai, tak sesuai, tak betul, tak betul, tak betul. Allah tanya kita, min ayyi syai'in khalaqah. Kamu tu dijadikan daripada apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kamu tu dijadikan daripada setitis air yang hina. Kemudian Allah Ta'ala menciptakannya, lalu menentukannya, faqaddarah. Allah ungkit balik asal usul kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada beberapa ayat tentang nutfah, air mani, air mani, air mani. Air mani itu apa? Air tak laku. Air mani kalau jatuh dekat tanah, tak ada siapa pun itik yang pergi telan. Ayam tak patuk, itik pun tak sudu pada air mani. Tuan-tuan, di luar masjid tu orang duk meniaga tu, kebab ada, kacang kuda ada, minyak wangi ada tu di luar. Hak jual ayak mu ada, air balang. Ada tak tulis air balang tu, air mani. Air bandung, sirap limau, air apple, air mani. Agak-agak laku tuan-tuan. Maksud nak apa buka puasa ni, ambil air mani RM4 tuan-tuan. Dia cari air tebu. Tak laku pun. Asal kita ni tuan-tuan tak laku. Kalau air mani ni kena pada baju, cepat-cepat tepih. Pi pejabat pula, ada pula melekat. Ni air apa ni mat? Air mani apa? Tu dia ada kikis tu. Itulah asal kita. Tiba-tiba dah jadi orang belagak. Dah jadi orang belagak. Dapat kereta sebiji belagak. Dapat cowai pun belagak. Tahu cowai? Air tu, hak sejuk sebelah, hak panas sebelah tu. Dapat mesin cowai pun bangga lah, belagak yamat. Senang tak payah jerah ayak Ustaz. Oi.
Macam tu pun belagak dah. Hang tu asal daripada ayat hak tak laku. Allah bagi akal, tapi akal hang guna pada benda hak tak betul. Maka tuan-tuan yang saya muliakan, dalam ayat yang ke-20 Allah Ta'ala kata thummas sabila yassara. Bila Allah Ta'ala jadikan kau jadi manusia, Allah permudahkan kepada kau jalan. Kau nak pilih mana? Jalan untuk agama ada, jalan untuk syaitan pun ada. Kau pilih lah. Nak Islam ke nak setan? Ada dua. Nah adik, orang pantun kata apa pantun? Kapal yang hebat, kapal selam. Berlayarnya dia di dalam lautan. Kalau nak selamat, ikutlah Islam. Nak sengsara, ikutlah setan. Di dunia memang nampak seronok. Setan duk bagi hias, bagi nampak seronok. Tapi di hari kiamat, silakan. Nak jadi baik pun senang, nak jadi jahat pun senang. Thummas sabila yassara. Kemudian kami mudahkan jalan untuk kamu. Siapa kata nak jadi baik susah? Nak dengan tak nak. Siapa kata nak jadi jahat susah? Nak dengan tak nak. Tapi Allah tetap baik dengan kita. Allah bagi hidayah. Kadang-kadang duduk di luar ada hidayah, kadang-kadang duduk di dalam ada hidayah. Di dalam tu di mana ustaz? Di dalam penjara. Jangan tuan-tuan cakap orang duduk dalam penjara tu jahat. Jangan kata duduk dalam penjara tu macam Allah. Kalau dia nak bagi hidayah ni macam-macam cara. Ada orang yang dapat hidayah dalam hospital, dalam wad dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah dalam mesin MRI. Duk masuk dalam mesin MRI tu, dia insaf tu kan. Masuk tu dengan pejam mata, duduk 45 minit tu, buka-buka mata, rendahnya. Menjerit dalam tu, nak keluar, takut kubur. Lepas tu jadi baik tu kan. Ada yang dapat hidayah duduk di luar, mai ke masjid dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah duduk dalam penjara. Allah pilih dia duduk dalam penjara, dia dapat hidayah. Sebab tu saya cakap baru ni pada banduan. Ada 3,000 banduan. Besar penjara ni, 3,000 orang. Macam-macam bangsa, kaum, agama dah. Tuan-tuan, saya kata jom kita mulakan dulu dengan membaca Al-Fatihah. Bergema dewan dia orang. Jom tuan-tuan kita selawat tafrijiyah. Allahumma sholli salatan. Bergema dewan. Jom tuan-tuan kita baca surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Al-Kahfi mu hafal, Al-Mu mu hafal. Kita ni hak tak masuk penjara, Al-Kahfi pun tak apa. Abang Bidin, kalau rasa-rasa nak hafal surah Al-Kahfi, duduk 6 bulan sana clear, baik kursus. Jangan duk kata orang hak dalam penjara tu teruk. Dia mari saya tengok makcik-makcik ni bahagian ni semua perempuan ni. Saya duduk tengok muka mereka, hak sedih pun ada, hak duduk sebek pun ada, semuanya ada. Tak apa pemikiran makcik tadi kat sum kat leha. Duk tengok muka saya. Yang muda hak tua. Mai hak belah sini pula laki-laki pula. Yang tua ada, yang muka jernih ada, yang mata sebelah pun ada. Mata ni buta. Hak ni yang elok parut pada atas bawah. Ni kena tetak ke, kena gerudi ke apa mata ni. Dia paling kuat baca Al-Mu. Ada satu Cina nama dia Sang. Tulis tu Sang nama dia. Habis salam, habis ceramah mai salam. Ustaz, salam. Nama apa? Muhammad Nur Sang Abdullah. Islam di mana? Di sini. Dapat Islam dalam penjara. Kita tak tahu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi hidayah. Dalam penjara tu dia masuk Islam. Tak apa yang dia tengok banduan lain.
tah apa yang dia dengar orang cakap, tah apa yang dia tengok banduan ni main semayang ke apa ke, tergerak hati dia masuk Islam. Ada dua orang, satu India, satu Cina. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah bagi mudah kita, cuma kita nak buka tak pintu hati. Tadi awal-awal saya kata tadi, dalam hati setiap manusia ada kalimah Allah dah petri di situ dah. Allah dah tanya dah pada waktu kita di alam roh. Tapi kalau kita selalu pendengarkan Quran, selalu sebut nama Allah, hatinya akan kembali bergetar. Dia cari Allah Ta'ala. Tapi kalau hati jarang baca Quran, hati jarang sebut nama Allah, lama-lama matilah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi daripada ayat yang ke-11 sampailah ayat yang ke-20, kita belajar daripada surah Abasa ini tentang sifat-sifat manusia yang sombong. Yang kedua, kita belajar apakah itu Al-Quran. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut kepada kita, sedarlah diri kita ni daripada air yang hina. Jangan duk belagak dengan Allah, jangan duk sombong sesama manusia. Jangan duk rasa kita tinggi darjat pada orang lain. Kita ni adalah sama di sisi Allah. Yang membezakan kita hanyalah takwa sahaja. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan dinaikkan darjat pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Adik-adik bangun.